Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 2 September. Peta Standard Cina edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia tidak memberi apa-apa kesan kepada Sarawak kerana ia sama sekali tidak mengikat Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penting bagi setiap perbincangan antara negara harus berdasarkan peruntukan undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982. The core issue is that area is also Malaysia pun area. Don't tell me we can also issue molah map baru nak. Because that map is not binding internationally lah. Not binding internationally. So that's why we have to comply with international undang-undang. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai peruntukan Kerajaan Sarawak terhadap Peta Standard Cina edisi 2023 selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kuching. Peta tersebut menunjukkan tututan maritim Cina dan melangkau kawasan maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak. Rabu lepas, Wisma Putra telah mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan Cina di Lautan Cina Selatan berdasarkan peta berkenaan. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan PBB bakal mengadakan konvensyen khas di 4 bahagian bermula 23 September ini sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Menurut beliau, konvensyen bertemakan PBB Teras Kestabilan Kemajuan dan Kemakmuran Sarawak akan dimulakan di Kuching, diikuti Betong pada 8 Oktober, Sibu 29 Oktober dan berakhir di Miri pada 11 November kelak. Premier yang juga Presiden PBB memaklumkan konvensyen tersebut bakal menjadi platform untuk memberi maklumat terkini kepada ahli-ahli parti terutama sekali mengenai dasar-dasar serta hala tuju ekonomi baharu yang akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Ini termasuk dasar ekonomi baharu yang bergantung pada tenaga yang boleh diperbaharui selain inisiatif kerajaan menaikkan pendapatan rakyat di luar bandar menerusi pembangunan infrastruktur. Penyelarasan kadar allowance untuk kaunselor pihak berkuasa tempatan PBT antara perkara yang dipertimbang di bawah transformasi Kerajaan Tempatan Sarawak 2.0. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kue Hian merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, timbalan beliau, Datuk Dr. Penguat Manggil, telah turun padang bagi mendapatkan idea dan maklum balas kaunselor berhubung perkara tersebut. Jelasnya, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga ada bertanyakan kepada beliau mengenai penyelarasan allowance untuk kaunselor PBT. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu penyelarasan allowance berkenaan wajar dilaksanakan kerana kadar yang mereka terima ketika ini adalah kadar untuk tahun 1960-an. Beliau bagaimanapun meminta para kaunselor supaya bersabar dan memberi sedikit masa kepada Kerajaan Sarawak untuk menguruskan perkara itu. Datuk Seri Dr. Sim menyatakan demikian dalam ucapan penutupan Taklimat Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk kaunselor PBT di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan para kaunselor untuk sentiasa cakna kepada perkembangan pelaksanaan PCDS 2030 bagi memudahkan mereka menyampaikan maklumat kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Taklimat sehari tersebut dihadiri kira-kira 200 kaunselor PBT dari seluruh negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah hari ini merasmikan Rasa Event Malaysia Festival yang pertama anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia di China, MECHEM dan China Global Business Magazine and Talent Beyond Borders. Festival tersebut merupakan usaha kolektif ke arah perkongsian budaya, persefahaman, harmoni, penerokaan dan memori antara kedua-dua negara. Malaysia dan China aktif dalam perkongsian pelbagai budaya, bidang dan kerjasama dengan Malaysia merupakan situasi menang-menang dalam hubungan bilateral dan pertukaran budaya. Acara itu juga bagi menggerakkan masa depan Malaysia dan China untuk terus membangun kukuh bersama dalam bidang budaya, ekonomi dan sosial. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-20 penubuhan kerjasama strategik komprehensif antara China dan Malaysia, manakala tahun depan merupakan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara.
negara. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting dan Pengerusi Mecham Cik Dong Lu. Pembangunan Ibu Kota Negara Baharu Indonesia yang digelar Nusantara dijangka akan memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sarawak terutamanya di bahagian Serian dengan potensi kemasukan lebih ramai pelancong di pintu sempadan Tebeduk Ontikong. Menurut Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Riot Jaim, Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri kini sedang merancang projek menaik taraf Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu selain prasarana lain di sekitar kawasan Tebedu seiring dengan pembangunan Nusantara. Beliau yakin usaha ini akan menggalakkan lagi kemasukan pelancong dari Kalimantan, Indonesia ke Sarawak sekaligus mampu menyemarakkan aktiviti sosio-ekonomi penduduk setempat khususnya di Serian pada masa akan datang. Namun, beliau berharap agar isu permasalahan perdagangan rentas sempadan Malaysia-Indonesia melalui Tebedu Intikong sejak tahun 2013 dapat mencapai satu kata sepakat antara kerajaan masing-masing demi menghidupkan semula jalinan kerjasama perdagangan kedua-dua pihak. Pada masa yang sama, Datuk Seri Richard Riot juga berharap agar pembangunan Nusantara Indonesia akan mampu menarik minat lebih banyak pihak untuk melabur di kawasan perindustrian Tebedu yang kini dipromosikan oleh Kerajaan Negeri sebagai hub pembuatan bahagian Serian. Datuk Seri Richard Riot Jaim berkata demikian sebelum ke sesi rakaman temu bual khas bersama stesen radio YFM Bidayuh di RTM Sarawak Kuching semalam. Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia KKD Ahmad Fahmi Muhammad Fazil tiba di Kuching, Sarawak untuk lawatan kerja. Beliau tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada pukul 8.28 malam tadi disambut oleh pengarah-pengarah kementerian dan agensi di bawah KKD. Fahmi dijangka menghadiri jelajah anti-skam kebangsaan 2023 peringkat negeri Sarawak di Muzium Budaya Borneo yang akan dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi ini. Beliau serta rombongan dijangka berangkat pulang ke Ibu Negara pada pukul 4 petang ini. Kes penipuan melibatkan e-dagang mencatatkan jumlah tertinggi yang dilaporkan di Sarawak iaitu mencecah 279 kes setakat 6 bulan pertama tahun ini. Pengerusi Persatuan Pengguna Siber Malaysia MCCA, Datuk Ahmad Nordin Ismail berkata jumlah tersebut telah mengakibatkan kerugian sehingga 2.026 juta ringgit. Datuk Ahmad Nordin memberitahu kes penipuan tawaran pekerjaan mencatatkan kes kedua tertinggi iaitu 165 kes dengan kerugian 39 juta ringgit diikuti penipuan pinjaman wang tidak wujud sebanyak 154 kes, penipuan pelaburan 115 kes dan penipuan panggilan atau phone scam sebanyak 111 kes. Menurutnya lagi, kes penipuan yang dilaporkan ini meliputi pelbagai peringkat umur. Kalau ikut kritikal dia, kita kata semua negeri sama. Kita ibaratkan masalah scam ini adalah sama sebab ia mengikut ia kata density of population. Kan? Kalau population atau populasinya itu ramailah mangsa dia. Datuk Ahmad Nordin berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu pada sesi temu bual khas Sarawak FM di RTM Kuching bersempena program jelajah anti-skam kebangsaan 2023 peringkat Sarawak. Mengulas lanjut mengenai program tersebut, Datuk Ahmad Nordin berkata ia akan berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu di Muzium Budaya Borneo Jalan P. Ramlee Kuching dan dijangka akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berharap penganjuran jelajah ini akan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai tindakan yang boleh dibuat sekiranya menjadi mangsa penipuan siber atau tanggungjawab sebagai pengguna. Jelajah anti-skam kebangsaan 2023 peringkat Sarawak ini turut akan disiarkan secara maya dengan beberapa seminar dan forum melibatkan ahli-ahli panel yang berpengalaman luas berdasarkan bidang dan kepakaran berkaitan keselamatan siber. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Outreach Bahagian dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia, Lieutenant Colonel Besara Mustafa Ahmad yakin penganjuran program jelajah anti-skam kebangsaan 2023 peringkat Sarawak akan membantu menyebar luas informasi dan memberi kesedaran kepada pengguna kaedah-kaedah mengenali penipuan skam.
Dari situ kita lihat bagaimanakah modus-modus operandi skam yang terkini yang mana kita boleh pelajari dan juga kita boleh menentukan bahawa yang penting peserta-peserta akan sedar sekurang-kurangnya apabila. Beliau mengalu-alukan orang ramai untuk menyertai pameran dan forum yang dianjurkan selama 2 hari di Muzium Budaya Borneo, Jalan P. Ramlee, Kuching bermula seawal pukul 9 pagi. Pelbagai agensi dan kementerian juga turut terlibat dalam membantu memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai tata cara serta modus operandi skam terkini dalam mengurangkan mangsa yang mengalami kerugian. Sebagai Datuk Bandar Kuching Utara yang baharu, Tuan Hilmi Othman mempunyai visi untuk keseimbangan struktur masyarakat secara keseluruhan, terutama berkaitan memperkukuhkan usaha untuk menjadikan Bandaraya Kuching sebagai bandar mesra kanak-kanak dan warga tua. Ia adalah antara fokus beliau bagi memperlengkapkan Bandar Kuching yang lebih mesra dan selamat, termasuk infrastruktur yang perlu dimasukkan elemen-elemen yang sesuai bagi kedua-dua peringkat umur. Ujarnya, di BKU akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bagi melaksanakan usaha tersebut, termasuk pihak berkuasa tempatan PBT yang lain. Justru, beliau mengalu-alukan kerjasama klinik swasta dengan PBT dalam usaha tersebut. Beliau yakin dengan adanya kerjasama semua pihak, Bandaraya Kuching khasnya dan Sarawak amnya akan menjadi negeri yang lebih mesra dan selamat untuk kanak-kanak dan warga tua. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 2 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama dengan Terence dan Hani. Salam Malaysia Madani.